إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi secara alam maya ini untuk kita bersama-sama membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa belajar hadis maka kuatlah hujahnya. Tidak ada satu perkara yang amat menggembirakan bagi seorang ahli sunnah daripada mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah ubat bagi jiwa, penyejuk bagi hati, penenang bagi hati-hati yang gundah gulana. Selepas Al-Quranul Karim, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosnya, ubatnya bagi hati-hati yang berpenyakit. Dan dengan baca hadis-hadis Nabi SAW, kita membaca qauli Rasulullah, ucapan Rasulullah SAW. Apatah lagi kita baca sekali hadis-hadis ini bersama dengan sanad-sanadnya. Di mana bersama dengan sanad itu kita menyebut para ulama, perawi-perawi hadis, ahlus salihin, yang mengingatkan kita kepada orang-orang yang salih, mengingatkan kita kepada orang yang telah memberikan jiwa mereka dan kehidupan mereka untuk agama ini, bermusafir ribuan batu, meninggalkan isteri dan anak, meninggalkan kesenangan hidup, berjuang untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafaznya, menyebarkannya, memberi fatwa dan memberi hukum di atas Quran dan Sunnah tadi. Dan mereka semua telah wafat di atas jalan ini dan telah meninggalkan kita banyak kisah-kisah yang melembutkan jiwa. Kerana hati-hati kita ini berhajat untuk kita mendengar kisah-kisah sebegini. Kita disumbatkan setiap hari dengan kisah-kisah yang hanya khayalan, perebutan kuasa, ataupun semata-mata kisah-kisah yang menuju kepada ketamakan dunia. Kisah perebutan kuasa, kisah politik, kisah khayalan, kisah artis, kisah pembunuhan, kisah peperangan, yang akhirnya hati kita jadi tak tenang dengannya. Maka kita baca kisah-kisah para ulama, perawi-perawi hadis ini, kisah orang yang telah dekat diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati kita jadi lembut. Faqsusil qasasan la'allakum tadhakkarun. Kata Allah dalam Quran, maka sampaikanlah cerita supaya kamu semua mendapat peringatan. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah huda Allah, petunjuk Allah yang telah bagi kepada mereka. Bila Allah Ta'ala kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, aku ampunkan dosa kami ya Allah dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Jadi ayat ini juga ada galakan supaya kita kenal siapakah orang yang telah mendahului kita, lalu kita mendoakan keampunan bagi mereka. Inilah kelebihan mendengar hadis Nabi SAW, dan juga majlis mendengar hadis, majlis simak hadis.
Sebab tu kita suka pengajian yang ada bacaan hadis bersama dengan sanad-sanadnya sekali, supaya kita boleh kenal perawi-perawi hadis yang kita baca. Kalau tak terkenal secara detail pun, kurang-kurangnya kita pernah lalu dan kita buka kitab-kitab lain dan kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an, kita masih lagi dalam kitab Taharah, bab tayammun fi tuhur wa ghairih. Bab mendahulukan yang kanan at-tayammun fi tuhur wa ghairihi. Dalam bahasa Arab dipanggil tayammun. Tak apa, kita akan tengok nanti dalam lafaz hadis. Bab galakkan mendahulukan yang kanan dan saat bersuci. Dalam bab sebelum ni kita belajar bab larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Okey. Wala yumsikanna ahadukum dzakarahu bil yamin. Dia kata, maka janganlah seorang kamu memegang tangan kemaluannya dengan tangan kanan. Fi baulihi. Fil baul. Ketika dia kencing. Dan kita bincangkan panjang masalah ni pada kuliah yang lepas. Hari kita masuk pula galakkan menggunakan yang kanan. Qala Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi letak bab dia. Bab at-tayammun fi tuhur wa ghairihi. Babu at-tayammuni, boleh juga babun at-tayammunu. Bab mendahulukan yang kanan saat bersuci. Seperti mana kita sebut banyak kali dalam pengajian kita, tajuk bab dalam Sahih Muslim diletakkan oleh siapa? Diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bukan Imam Muslim sendiri yang letakkannya. Baik, berdasarkan kajian Imam Nawawi, Imam Nawawi tengok hadis ni seolah-olah Imam Muslim nak cerita pasal bab galakkan mendahulukan yang kanan. Dan Imam Muslim pun sebenarnya disusun, dia ada idea dia. Walaupun tak letakkan nama bab, dia tahu. Dia kena kefaqihan dia, dalamnya ilmunya letakkan bab. Lepas tu kat sini, para ulama' dia suka lagi Sahih Muslim banding dengan Sahih Bukhari sebagai ulama'. Bukan kerana Sahih Bukhari, Sahih Muslim lebih sahih, tidak. Sahih Bukhari lagi sahih daripada Sahih Muslim. Bilangan perawi yang dikritik lebih sedikit dalam Sahih Bukhari, bahkan sangat-sangat sedikit banding dengan Sahih Muslim. Namun sebagai ulama' mendahulukan Sahih Muslim disebabkan susunannya, sanad-sanadnya dan seumpama dengannya, cara susunan di kitab cantik. Susunan kitab tu sangat cantik. Sebab tu kata Imam Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, dia kata al-muhaddithin yufaddiluna Sahih Muslim. Ulama hadis dia lebih maksudnya lebih suka Sahih Muslim. Dari segi kadang-kadang dari segi sanadnya, pembincangan berkenaan sanad dengan lafaznya. Adapun al-faqih atau fuqaha atau usuli, mereka lebih suka Sahih Bukhari kerana Sahih Bukhari itu Imam Bukhari keluarkan kaedah-kaedah yang sangat banyak dari segi kefahaman-kefahamannya terhadap hadis tersebut. Ala kullin, dua-duanya hadis yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. Hari ini kita sambung hadis yang ke-215. Kalau ikut numbering, ni numbering dalam sahih syarah Sahih Muslim. Kalau numbering dalam kitab numbering Syekh Al-Ethiopi 622. Kalau numbering dalam mengikut Fuad Abdul Baqi yang standard 268. Okey. Kenapa macam ni? Numbering ni segala kaedah cara ulama tu dikira riwayat tu berbeza-beza. Waktu Syekh Adam Al-Ethiopi dalam syarah dia kata, aku kalau boleh aku nak cara meletak nombor tu cara aku sendiri. Tapi disebabkan ramainya orang bersandarkan kepada numbering daripada Syekh Dr. Fuad Abdul Baqi, maka kita pun pakailah numbering tersebut. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bisanadil muttasilin ilaih. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang bersambung kepada Imam Muslim. Wa haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi. Qala akhbarana. Kita sebut qala akhbarana. Ini apa yang dibaca tetapi tidak tertulis. Qala akhbarana. Kalau kita kata qala hadda, kalau saya terus kata haddatsana, telah menceritakan kepada aku.
Masalahnya seolah-olah macam Yahya bin Yahya cerita kat saya. Ini tak betul. Yahya bin saya bukan cerita, bukan Yahya bin Yahya cerita kat saya. Yahya bin Yahya ni ulama zaman 200 lebih Hijrah, tabaqah yang ke-10. Kan? Jadi tak saya tak jumpa dengannya. Jadi yang cakap ni Imam Muslim. Dia kata qala haddatsana. Qala Imam Muslim rahimahullah. Wa haddatsana Yahya bin Yahya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Haddatsana, sebagian ulama kata haddatsana ni maksudnya ialah ulama itu sendiri yang telah menyampaikan dengan mulut dia sendiri. Ulama itu sendiri yang bacakan hadisnya dengan sanadnya. Qala haddatsana. Haddatsana telah ceritakan kepada kami dalam kumpulan. Kalau haddatsani saya seorang. Wa haddatsana masih ramai. Tapi haddatsana ni iaitu apa dia guru tu sendiri yang bacakan sanad. Macam sekarang saya bacakan tuan-tuan teks hadis ni. Jadi boleh kata haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana. Kena sebut qala akhbarana. Dia berkata, Yahya bin Yahya berkata akhbarana. Macam tu juga. Jadi kalau kita baca hadis, Alhamdulillah, baca sanad hadis, kita kena sebut macam tu. Kita kena baca qala akhbarana. Ustaz tak ada perkataan qala kat sini. Dia memang macam tu tradisi penulisan hadis, dia tak tulis qala tadi. Jadi ada benda yang disebut tapi tidak ditulis. Ada benda yang disebut tapi tidak ditulis. Qala akhbarana. Dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami. Jadi sebagian ulama kata apa beza haddatsana dengan akhbarana? Apa beza haddatsana dengan akhbarana? Sebagian ulama kata tak ada beza akhbarana dengan haddatsana. Ini telah menghadiskan kepada kami, ini telah mengkhabarkan kepada kami. Dia kata tak, akhbarana ada lebih faedah lagi. Dia kata haddatsana iaitu dia guru tu baca dengan lafaz guru yang baca sendiri. Adapun akhbarana dia kata anak murid baca depan guru dan guru tu mempersetujuinya. Maksudnya contohnya macam kata dalam kuliah kita ni sekarang, saya lantik ada seorang pembaca katakanlah. Jadi akhbarani Yunus. Akhbarana Yunus. Maksudnya atau akhbarana Abu Asma. Abu Asma telah mengkhabarkan kepada kami sebab ada orang lain baca. Kalau Anas yang sampaikan, maksudnya kita kata haddatsana. Wallahu taala alam bissawab. Ini sekadar perbincangan di kalangan para ulama. Qala akhbarana Abu al-Ahwas an al-Ash'ath an abihi. Ini riwayat an anah dia panggil. Wa anun ka an Sa'idin an Karam. Seperti dalam Mazmumah Baiquniyah tu kan, mu'an'an, hadis mu'an'an tu iaitu daripada. Bila berkata an daripada, maka dia kat sini dia tak ada tak ada kejelasan bahawa adakah dia dengar direct. Sebab bila kita ada daripada, maksudnya kemungkinan dia dengar daripada orang lain, daripada si fulan. Contohnya saya kata, saya dengar ni daripada Syekh bin Baz. Jadi saya tak bohong, betul lah daripada Syekh bin Baz ucapan tersebut. Tapi saya tak pernah dengar Syekh bin Baz ceramah. Syekh bin Baz meninggal tahun 2000 macam tu, 2001 macam tu. Dan saya masa tu baru berapa umur saya, masa tu baru baru lepas SPM. Lepas 2-3 tahun baru lepas SPM. Tak pernah jumpa pun Syekh bin Baz. Habis tu Ustaz dia sebut daripada, ya daripada dia lah ucapan ni. Jadi daripada ni tak ada unsur jelas sama ada dia dengar direct ataupun tidak. Lepas tu para ulama dia kaji, dia tengok betul ke tak? Ya, dia jumpa. Sebab tu perkataan an ni daripada ni, kalau datang daripada orang yang dia ni suka buat modalis. Okey. Modalis ni macam mana? Modalis ni itu dia riwayatkan hadis daripada disebut dia dengar daripada satu guru, sedangkan guru dia tak dengar direct daripada guru tersebut. Dia tak dengar daripada hadis daripada guru tersebut. Dia panggil an. Kan? Wa ma ata mudallan wa mu'dhalun minhu wa mu'dhalun minhu wal mu'dhalus saqitu minhu ithnani. Kan? Al-mu'dhal, hadis mu'dhal tu gugur daripadanya 2 orang.
Wa ma ata mudallasan nau'ani. Hadis mudallis itu datangnya dua jenis. Isqatul li syaikhi wa an. Al-awwalu isqatul li syaikhi wa an yang qula aman faqahu bi an wa an. Iaitu yang pertama sekali bentuk mudallis iaitu al-awwalu isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an, iaitu dia telah mengugurkan satu perawi daripada sanadnya dan terus lompat kepada yang seterusnya. Macam saya kata tadi, daripada Syekh bin Baz. Sedangkan saya tak jumpa Syekh bin Baz. Jadi saya dengar daripada satu orang lain daripada Syekh bin Baz. Tapi saya tak sebut orang tersebut. Saya skip. Katakanlah saya mendengar daripada siapa hidup masa tu, katalah Ustaz Hakimi Ustaz Hakimi yang toke kurma tu, okey, siapa yang kenal lah Ustaz Hakimi. Saya dengar daripada Ustaz Hakimi daripada Syekh bin Baz. Maksudnya sanad dia bersambung sebab Ustaz Hakimi ada zaman-zaman Syekh bin Baz dekat Mekah masa tu. Okey, kalau tak pun masa tu dia sempat di zaman Syekh bin Baz katakanlah. Ataupun Dr. Radhi lah, Dr. Radhi yang paling betul-betul anak murid Syekh bin Baz, Dr. Radhi yang pengajar di USM. Saya kata daripada Dr. Radhi, daripada Syekh bin Baz. Kata betul lah tu, confirm lah tu. Dr. Radhi masih lagi hidup. Anak pernah jumpa Dr. Radhi. Dr. Radhi pula pernah belajar kat Universiti Madinah. Masa tu Syekh bin Baz ada kat sana. Tapi saya kata daripada Syekh bin Baz terus, saya tak sebut Dr. Radhi. Saya lompat terus. Jadi orang sangka saya dengar daripada Syekh bin Baz terus. Apatah lagi yang tak kenal Syekh bin Baz. Jadi kat sini barakallahu fiik, maka dipanggil hadis mudallis. Jadi kalau an ni wa an daripada ni, kalau orang tu terkenal sebagai mudallis, dia suka buat mudallis tadlis ini, maka kita kena perhatikan hadis dia. Jangan terus terima. Kena cek balik adakah betul-betul confirm dia dengar daripada orang tersebut. Tapi alhamdulillah dalam ni Al-Ash'ath ni thiqah, dipercayai. An Ash'ath an abihi an Masruq, daripada Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Yahya bin Yahya At-Tamimi tabaqah yang ke-10 thiqah. Abul Ahwas Salam bin Sulaim tabaqah yang ke-7 thiqatun sabtun thiqah. Daripada Ash'ath bin Sya'tha Al-Muharibi thiqah, daripada tabaqah yang ke-6. Abul Ahwas tabaqah yang ke-7. Dah banyak kali kita sebut dah, bila kita belajar hadis, bila sebut nama perawi, kita kena kenal nama tabaqah ni. Kita kena kenal level-level tabaqah ini. Kan? Kita kena kenal level-level tabaqah ni. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat ke tak? Okey. Tabaqah ada berapa level semuanya dia? Berapa level semuanya? 12 levels. 12 tabaqah. Apa maksud tabaqah? Iaitu kumpulan manusia berada satu zaman. Itu maksud tabaqah. Tabaqah itu apa? Kumpulan manusia yang hidup pada satu zaman. Sebagai tabaqah. Ilmu tabaqatir ruwat. Jadi ada 12. Yang pertama, tabaqah yang pertama, apa dia? Itu sahabat. Mungkin ada yang pertama kali dengar. So, sebelum ni kuliah kita bukan kuliah online kan. Okay? Kat SN Taklim tu tak berapa nak online sangat masa tu. Sekarang online ni ramai yang pelajar baru mungkin masuk. Jadi kita cerita pasal ada 12 tabaqah ni. Ada 12 tabaqah. 12 tabaqat. Ada 12. Jadi satu tabaqah pertama sahabat. Sahabat letak satu level semuanya. 2 sampai 6, 2, 3, 4, 5, 6, yang ni tabi'in. Jadi cuma dia pecah-pecah lah. 2 dengan 3 ini, 2 dengan 3 kita kata kibar lah. Kibar, tabi'in. 2 ni paling kibar lah. Dan 2 ni termasuk yang mukhadram. Yang 2 ni termasuk yang mukhadram. Mukhadram ni apa? Yang dia sempat hidup dengan Nabi SAW. Nanti kita akan tengok. Masruq bin Ajla' ni kita akan tengok nanti. Masruq. Okay, mukhadram. Yang mana sempat hidup dengan Nabi SAW. Dia hidup sezaman dengan Nabi. Tapi dia masuk Islam. Tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Okey. Kemudian kalau yang ujung-ujung macam 5 dan 6 tu yang
Mereka ni nampak sahabat tapi mereka tak riwayat dengan daripada sahabat. Kebanyakan riwayat mereka daripada tabi'in. Tapi yang pentingnya bila kita sebut tabaqah yang kelima, maka dia tabi'in lah. Tapi kalau tabaqah kelima ni dah sigar-sigar tabi'in. Kalau 4 pertengahan. Kalau 6 lagi tak agak mungkin dia pernah nampak satu orang, dua orang sahabat, dia pernah nampak je. Tapi tak pernah riwayatkan hadis daripada, dan kebanyakan riwayatkan hadis daripada sahabat. Dia pernah nampak, tapi kebanyakan riwayat daripada tabi'in yang kibar lain. Kemudian 7, 8, 9. 7 sampai 9 ini tabi'in. Ini yang ni zaman siapa ni? Yang ni zaman macam Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Waqi', guru-guru Imam Syafi'i Sufyan, Al-Thawri Sufyan bin Uyainah. Ini level ni 7 sampai 9. Level 10 sampai 10, 11, 12 ini tabi'in. Ini level 10 sampai 11. Tabi'in. Yang ni Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan lebih lagi lepas tu lah. Level-level yang lepas tu. Tabi'in yang level 10 ni macam macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kat sini. Imam Syafi'i. Yang ni macam Waqi', Imam Malik. Okey. Siapa lagi? Sufyan dan lain-lain. Jadi yang ni level tabaqah. Jadi kalau saya sebut tadi, Yahya bin Yahya At-Taimi level yang ke-10. Jadi dia tabi'in. Kata Abul Ahwas tabaqah yang ke-7. Jadi tabi'in. Dan kita sebutlah Al-Ash'ath. Saya tengok dalam hadis tadi, Ash'ath bin Sya'tha level yang ke-6. Dekat sini tabi'in. Nampak boleh. Okey. Ash'ath yang ke-6. Daripada ayahnya Sulaim level yang ke-3. Sulaim level yang ke-3. Ash'ath daripada ayahnya. Ayah dia Abi Sya'tha. Ayah ni siapa nama dia? Abi Sejawi lah, Abi Sya'tha. Abi Sya'tha ni level ke berapa? Level yang ke-3. Level ke-3 besar tak? Besar. Kibar, tabi'in. Tapi level Masruq. Masruq. Yang ni lagi hebat lah. Masruq bin Ajda' daripada Aisyah radhiyallahu. Masruq. Jadi kita akan berhenti sikit pada Masruq. Sedikit cerita pasal Masruq ni pula. Nama dia Masruq bin Ajda'. Tabi'in. Mukhadram. Tabi'in. Mukhadram. Mukhadram ni apa? Iaitu dia hidup zaman Nabi SAW. Bahkan Masruq ni lahir masa Nabi hijrah ke Madinah. Dia lahir masa Nabi hijrah ke Madinah. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia wafat dalam beberapa hari. Nabi SAW wafat dalam beberapa hari sebelum dia sampai ke Madinah. Allahu Akbar. Terlepas dia. Masruq. Okey, dia datang asal daripada Kufah. Asal daripada Kufah. Keturunan ni asal Yaman, kemudian pindah ke Kufah. Kenapa daripada Masruq? Masruq ni perkataan sariqa. Sariqa maksudnya apa? Curi kan. Masruq isim maf'ul. Maksudnya orang yang dicuri. Maksudnya rupa-rupanya dikatakan, kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia kata masa kecil dia curi. Orang curi dia masa baby. Kemudian dia dijumpai balik. Alhamdulillah. Masruq. Maksudnya dia panggil Masruq, orang yang dicuri. Masruq. Al-Ajda', ayah dia pun masuk Islam juga. Masa zaman Nabi SAW masih hidup. Masa ayah dia pun mukhadram juga. Okey. Naam. Dan beliau Masruq ini tabi'in yang besar, kibar, meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud ini. Dan dia anak murid Aisyah yang Aisyah sayang kat dia.
Yang Aisyah sayang kat dia. Bahkan Aisyah dah jadikan dia macam anak angkat. Masruq, Allahu Akbar. Dia pernah riwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, dia pernah riwayatkan daripada Umar Al-Khattab, dia pernah riwayatkan daripada Uthman bin Affan. Bahkan dan sebagian kata tak, dia pernah nampak je Uthman bin Affan tapi tak riwayatkan daripada Uthman bin Affan. Daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ummu Rumman, dia pernah jumpa Ummu Rumman, ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah riwayat daripada Muaz bin Jabal, dia pernah riwayat daripada Abdullah bin Umar. Masya-Allah, maksudnya yang hebat-hebat semua pernah riwayat daripada beliau. Bahkan bukan sekadar itu juga, beliau juga riwayatkan hadis daripada tabi'in yang lain. Maksud menunjukkan bahawa walaupun dia ni kibar, pernah belajar daripada sahabat secara direct, dia belajar juga dari tabi'in yang lain. Allahu Akbar. Jadi menunjukkan bahawa tawaduknya Masruq ini. Tawaduknya Masruq ni walaupun dia belajar dengan Aisyah, Abu Bakar, bila ada orang lain pernah belajar dengan sahabat lain, dia tawaduk, dia pergi riwayatkan hadis juga daripada mereka. Tak macam kita, kadang-kadang kita ni ada unsur sombong kan. Kita rasa dia ni ustaz lagi muda daripada kita, kita mesti tak nak duduk, tak dengar daripada dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Siapa riwayatkan dia? Dan yang riwayatkan hadis daripada Masruq ni pun semua yang otak-otai lah bahasa kita, bahasa moden ni, iaitu semua kibar-kibar di kalangan tabi'in seperti Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seperti Ibrahim An-Nakhai, seperti Ubaidillah bin Abdullah bin Abdul Rahman, kan? Okey. Seperti juga Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud, maksudnya anak Abdullah bin Mas'ud. Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah pun juga mukhadram, hebat juga, nama dia Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Ini tuan-tuan, nanti kita jumpa, kita akan cerita pasal dia. Sahabat kata, kami ni dah anggap Abu Wa'il ni macam sahabat dah. Level taqwa itu dah macam sahabat dah. Sahabat kata, dia tu macam sahabat. Allahu Akbar. Abu Wa'il, sedangkan dia tabi'in, dia tak sempat jumpa Nabi. Bahkan Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah ni, kata setengah-setengah kitab biografi, dia kata Abu Wa'il ni sahabat jemput dia untuk ceramah dekat sahabat. Allahu Akbar. Sebab dia punya ceramah itu sangat menyentuh jiwa, sangat memberi kesan sebab dia begitu warak dan alim. Dan Syaqiq bin Salamah ni mengaji daripada Masruq ni. Masruq bin Al-Ajda' ni. Naam. Dan ayah dia tu orang yang sangat hebat dalam peperangan. Dan ayah dia tu telah kahwin dengan saudara perempuan, adik-beradik perempuan Amru bin Ma'adi Karib. Amru bin Ma'adi Karib ni sahabat Nabi. Masuk Islam tahun ke-9, dan dia ini masuk Islam, dan dia kahwin dengan jadi Ajda', ayah kepada Mas'ud ni kahwin dengan adik-beradik Amr bin Ma'adi Karib ni. Kalau siapa baca hadis Sahih Muslim dan Kitabul Fitan, ada syair Amr bin Ma'adi Karib. Tuan-tuan baca syair yang mantap, tuan-tuan. Al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahulin hatta idza ista'alat wa shabba daramaha. Hadis tu kata apa? Syair dia, syair Amr bin Ma'di Karib, dia kata al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan. Peperangan itu, fitnah itu, peperangan itu mula-mula macam perempuan yang cantik. Tas'a bi zinatiha li kulli jahulin, atau bi zinatiha li kulli jahuli. Semua orang akan nak suka, pada semangat nak perang, semangat nak bergaduh, semangat nak terlibat dengan demonstrasi, semua akan pergi. Tas'a bi zinatiha li kulli jahuli hatta idza ishta'alat wa shabba daramaha. Dan bila peperangan itu dah dahsyat, barulah dia pun kembalilah dalam keadaan bi ghairi halili, macam orang yang tak ada suami, macam perempuan tua yang tak ada suami. Syamta, berbau busuk, macam dah tak cantik lah. Bila dah tua, perempuan tu dah tak cantik apa semua, maka orang semua pun dah jauhkan daripada dia. Dah bau minyak angin, dah bau apa semua, orang pun dah tak nak dekat dah, tak nak kahwin lagi dengan perempuan tersebut. Lepas tu Amr bin Ma'adi Karib ni kata, macam tu dah juga fitnah, macam tu dah peperangan. Masa mula-mula keluar semua nak join. Betul tak? Masa fitnah, masa semangat demonstrasi, semua nak join. Bila dah teruk nanti, barulah. Lepas tu dia kata apa, disamakan
Fitnah itu macam perempuan. Allah musta'an. Allah, perempuan cantik mula-mula semua nak kejar. Dia dah buruk semua tak nak. Dah tua semua tak nak. Rupanya Ajda' tu kahwin dengan Amr bin Ma'adi Karib ni. Dapat anak Masruq. Allahu Akbar. Cuma Ajda' ni maksudnya yang terpotong lah. Terpotong. Tak silap saya lah kalau Ajda'. Cuba boleh cek balik kamus. Apa maksud Ajda'. Jadi Umar Al-Khattab jumpa dia. Apa siapa nama kamu Masruq? Kenapa bin Ajda'? Dia kata, tak payahlah pakai Ajda'. Nama tak elok. Tukar Abdul Rahman. Jadi dalam diwan, jadi kata Mujalid bin Sa'id, anak murid dia, dalam senarai askar-askar, kan kita sebut tadi kan, Ajda' ni askar yang hebat. Dan senarai askar zaman Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ialah orang yang pertama buat senarai. Ada list askar. Sebelum tu tak ada. Sebelum kau nak masuk perang, masuk je. Umar Al-Khattab ni bagus. Jadi diwan. Umar Al-Khattab ni dia lah antara orang yang telah merevolusi cara pentadbiran. Mengubah cara pentadbiran. Memantapkan cara pentadbiran Islam. Maksudnya dia buat senarai nama orang yang pergi perang. Antara senarai tu Abdul Rahman ni. Dia cek balik Abdul Rahman ni siapa? Rupanya Ajda', ayah Masruq tadi. Sebab nama tak apa elok, maka dia pun ubah. Dan banyaklah kelebihan Masruq ni. Kalau nak cerita pasal Masruq ni mungkin sejam. Allahu Akbar. Tapi kita sebut sikit-sikit lah. Masruq bin Ajda' ni kata Asy-Sya'bi. Tadi saya sebut tadi kan, Amir bin Syarahil. Sya'bi ni ulama' yang hebat juga. Asy-Sya'bi ulama' yang hebat. Asy-Sya'bi dia kata, ma katabtu sauda 'alal bayda'. Aku tak pernah tulis apa-apa pun dalam kehidupan aku. Sebab apa? Semua yang aku dengar aku ingat. Allahu Akbar. Sya'bi. Amir bin Syarahil. Jadi Asy-Sya'bi ni kata apa? Ma ra'aitu ahadan atlabu lil ilmi fi ufuqin min afaqi min Masruq. Mana aku tak pernah tengok satu orang yang sangat-sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu daripada ufuk timur sampai ke barat. Aku tak pernah nampak lah satu orang yang paling rajin menuntut ilmu daripada Masruq ini. Bahkan dia kata Masruq lebih alim daripada Syuraih. Qadi Syuraih. Qadi Syuraih menteri tabi'in yang hebat juga. Tak saya mukhadram juga. Yang pakar dalam mengeluarkan fatwa. Semua orang panggil dia Qadi. Qadi Syuraih. Kata Sya'bi, Masruq lebih alim daripada Syuraih. Cuma Syuraih lagi pandai berfatwa, mengeluarkan hukum daripada Masruq. Syuraih rujuk kepada Masruq. Masruq tak rujuk kepada Syuraih. Maksudnya Masruq lagi alim. Dan anak-anak Abdullah bin Mas'ud, anak murid Abdullah bin Mas'ud yang hebat ada lebih kurang 6 orang. Dan dalam senarai itu kata Asy-Sya'bi, Alqamah, Aswad, Uyainah, lagi Masruq, Harith dan Amir bin Syarahil, Amir bin Suhail. Antara termasuk dalam 6 anak murid Abdullah bin Mas'ud tadi yang hebat ialah Masruq, anak murid Abdullah bin Mas'ud. Dia bukan sekadar anak murid Aisyah, dia juga anak murid Abdullah bin Mas'ud. Kata anak murid dia, kata satu ulama hadis di kalangan tabi'in, Yahya bin Abi Kathir, dia kata Masruq ini kalau dia pergi haji dia tak tidur tuan-tuan. Beribadah je. Dia maksudnya tak nak buang masa langsung masa haji, dia beribadah sampai waktu dia hanya tertidur ketika sujud dalam sembahyang saja. Allahu Akbar. Kata Syekh Abdul Rahman bin Al-Humayyid, dia kata apa? Kata jangan kita salah sangka yang bahawa Masruq ini berlebih-lebih dalam ibadat. Tidak. Ya, Nabi SAW kata bila kita mengantuk, tidurlah. Jangan kita paksa. Tapi Masruq ni bukan bab memaksa diri. Dia bab orang yang telah seronok. Bab orang yang telah seronok di dalam ibadat. Bahkan bila saya dengar Syekh kata apa? Syekh Abdul Rahman Al-Humayyid kata apa? Tabaqah 5 dan 6. Tabaqah 2, 3, 4, 5, 6 tabi'in semuanya. Cuma 5 dengan 6 ni sigar tabi'in. Ada soalan keluar. Daripada Syu'aini Saluddin. Daripada tabaqah yang ke-5, 6 ni dia tabi'in lagi. Tapi tabi'in sigar tabi'in. Maksudnya apa?
Mereka ni sempat jumpa sahabat tapi tak sempat nak mengaji banyak daripada sahabat. Mungkin dia dengar 1-2 hadis sahaja. Dan kebanyakan jullu riwayatihi min, dan kebanyakan riwayat-riwayat mereka itu daripada tabi'in yang lain, tabi'in yang kibar. Itu maksud tabaqah yang kelima dan keenam. Faham ya? Nah, patah balik. Kita kata Masruq, patah balik tadi, cerita pasal Masruq, dia beribadah tadi sampai tak tidur malam tadi. Kata Syekh, kata itu bukannya bab melampau, itu dalam bab orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sangat cintakan. Sungguh macam kita, sampai Syekh kata apa? Macam kita lah kadang-kadang tengok handphone, kata Syekh. Tertidur masa tengok handphone, pernah tak? Saya rasa semua pernah dalam grup ni. Kecuali illa man rahimah rabbu. Bahkan yang bercakap ni pun pernah juga. Kan? Tengok handphone sampai tertidur. Terbangun, tengok balik handphone. Pernah tak berlaku kat tuan-tuan? Pernah. Macam itulah Masruq dulu dalam bab ibadat. Seronok sangat sampai mengantuk pun dia teruskan juga. Mengantuk pun dia teruskan juga. Bukan bab menyusahkan diri, memberat-beratkan diri. Betul. Innallaha la yamillu hatta tamallu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi SAW. Ataupun tamillu atau tamallu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bosan sebagaimana kamu tidak bosan. Sebab tu Nabi kata jangan beratkan diri. Tapi ini bukan bab memberatkan diri. Ini bab orang dah terlampau seronok dan dia tak rasa beban buat benda tersebut, bahkan dia rasa seronok lagi beribadah. Ini Masruq bin Ajda'. Barakallahu fiik. Kata isteri Masruq, beliau beribadah sampai bengkak-bengkak kaki dia. Naam. Aisyah radhiyallahu anha sangat sayang kat Masruq. Sampai dia kata, Aisyah kata, innaka min waladi, kau ni termasuk anak aku. Wa innaka min ahabbihim ilayya, sesungguhnya engkau lah termasuk daripada orang yang paling aku sayang. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kata Ubaidillah bin Ziyad, Abdullah bin Ziyad atau Ubaidillah bin Ziyad, dia tanya datang ke Madinah. Dia kata, siapakah orang? Dia tanya buat orang ramai, siapa orang paling afdal sekali dekat Madinah ni? Maka kata orang ramai, min afdalin nas, mereka berkata Masruq bin Ajda'. Masruq bin Ajda'. Dan Masruq ni sangat sukakan ilmu, sangat beri perhatian kepada ilmu yang kita sebut tadi kan, dan sangat suka menyebarkan ilmu. So Masruq pernah kata, la'an ufti yawman bi'adlin wa haqqin ahabbu ilayya min ghazwi sanah. Aku satu hari aku duduk memberi fatwa, menjawab soalan orang ramai, lebih aku sukai daripada perang setahun. Pergi berperang selama setahun. Kata Syekh Abdul Rahman bin Al-Humayyid, kata ini adalah kerana bagi dia menyampaikan ilmu ini adalah jihad juga. Dia tabibul qulub. Dia adalah doktor bagi hati. Naam. Tapi semestinya maksud jihad tadi itu ialah jihad fardu kifayah. Dia pernah diberi 30,000 dirham daripada pemerintah sebab jadi qadi. Tapi dia tak ambil satu sen pun. Semuanya dia sedekahkan ke Baitul Mal. Dia tak ambil pun. Semua dia sedekah kepada Baitul Mal. Dia pernah ditugaskan ke satu tempat selama 2 tahun untuk menjadi qadi. Patutnya dapat gaji besar lah. Dia balik-balik, dia tak bawa apa. Dia bawa beg, satu beg. Isteri dia buka beg dia. Tak ada apa-apa ke bang? Ada satu ud, ada satu kayu. Kayu yang wangi. Isteri dia kata, ini kita punya ke ni? Dia kata, tak. Ini aku pinjam, aku lupa nak pulang. Maksudnya dia balik tak bawa apa-apa pun.
Sebab apa? Masa dia jadi qadi tadi, dia hanya ambil cukup-cukup untuk dia makan, yang lainnya dia sedekahkan. Bila kita baca benda ni sikit, kita teringat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, teringat Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Saleh Munajjid rahimahullah ta'ala cerita. Syekh Ibn Uthaymin kereta dia Nissan tahun 70-an, masa tahun 80-an punya kereta Nissan tahun 80-an. Syekh Ibn Uthaymin meninggal tahun sekitar tahun 2002 kan, sekitar tahun 2002. Syekh Ibn Uthaymin ni kata Syekh Saleh Munajjid, kereta itu ialah kereta model 80-an dia pakai. Dia pergi masjid hanya jalan kaki sejauh 2 km daripada rumah dia. Allahu Akbar. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tak ada siapa tahu yang disedekahkan 70% daripada gaji dia, melainkan setelah dia wafat. 70% daripada gaji dia. Waktu tak orang yang tuduh para ulama kita ni ulama petrodollar, saya mereka tak tahu hakikat ulama-ulama kita yang sebenarnya. Kata Sa'id bin Jubair, dia kata, tidak ada yang kekal, tidak ada yang tinggal bagi aku kat dunia ni yang paling aku suka sangat daripada aku meletakkan wajahku di atas tanah sebagai tanda sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dunia ni yang paling aku suka itu je lah, iaitu aku sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku beribadah. Dan hebat lagi Masruq ni, dia bukan sekadar alim, dia alim mujahid, dia juga pergi jihad. Dia pernah pergi berjihad ikut dalam peperangan Qadisiyah. Qadisiyah ni tu peperangan zaman Umar Khattab pergi lawan dengan Parsi. Semua tahu perang yang hebat yang jatuhnya kerajaan Parsi lepas tu. Dan jadikan cerita masa peperangan ni, Masruq ni kepala dia terkena pedang sampai terbelah sebahagian kepalanya. Maksudnya luka yang besar. Dan tangan dia, sebelah tangan jadi putus. Sebelah tangan dia putus, antara makumullah. Masruq bin Ajda. Tapi apa ucapannya? Dia kata, aku tak rasa menyesal langsung bila kepala aku dapat kecederaan yang sangat besar dan tangan aku terputus sebelah. Sebab apa? Kerana disebabkan tangan aku terputus dan aku ni jadi OKU lah, aku jadi cacat macam ni. Menyebabkan aku tak pergi ikut peperangan. Dalam peperangan lepas tu berlaku antara Muawiyah dengan Ali, peperangan Siffin dan lain-lain. Disebabkan musibah ini, aku tak join peperangan di antara mereka. Dan memang Masruq ini berlakunya peperangan Siffin tu, dia duduk kat tengah-tengah, dia cakap dekat dua-dua kelompok, dia kata, kalaulah satu benda yang kalaulah datangnya Jibril bagi tahu kepada kita sekarang supaya kita berhenti berperang, adakah kamu semua nak berhenti berperang? Kata, pastilah kamu akan berperang. Kata, sungguh dahulu telah datang wahyu yang lebih besar lagi kepada orang yang lebih hebat lagi, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata dalam Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum. Janganlah kamu bunuh jiwa kamu semua. Innallaha kana bikum rahima. Allah Taala turunkan ayat, wa la taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh janganlah kamu bunuh jiwa kamu. Dan dia pun beredar dan dia tak join mana-mana kelompok daripada dua tadi. Bahkan sebagian ulama kata dia lagi afdal daripada Alqamah di kalangan anak murid Ibnu Mas'ud. Sebagian kata tak, dia yang kedua. Yahya bin Ma'in, satu ulama jarah wa ta'dil, dia tanya oleh Imam Darimi. Imam Darimi tanya pada dia, siapa lagi afdal di kalangan anak murid Ibnu Mas'ud? Adakah Alqamah atau Masruq? Yahya bin Ma'in tak jawab. Maksudnya dia pun tak boleh tahu. Dia pun tak boleh nak bagi tahu siapa lagi hebat. Kemungkinan mereka sama. Kata Ali Al-Madini, tidak siapa pun yang mendahulukan seseorang pun ke atas Masruq di kalangan anak murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab itulah Masruq ni sangat sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu dia namakan anak juga Aisyah. Allahu Akbar. Lepas tu Masruq Abu
Aisyah. Biasanya orang tak kunyah dengan nama anak lelaki kan. Sebab Masruq ni dia tak nak dia namakan anak dia anak Aisyah, dia kunyahkan dirinya dengan Aisyah. Jadi Masruq Abu Aisyah. Ada satu kisah yang menarik. Satu hari Aisyah ni datang, dan dia sangat sayang Aisyah ni, dan dia didik Aisyah dengan didikan yang terbaik. Satu hari Aisyah ni bawa makanan lah dekat untuk ayah dia. Masa tu ayah ni sedang berpuasa pada Masruq lah. Maka Aisyah kata, wahai ayahku, buka puasa lah. Bukalah puasa. Aftiru. Bukalah puasa. Saya dah bawa makanan ni. Kali Masruq tanya, kenapa kamu nak suruh aku buka puasa? Kata Aisyah, sebab rifqan. Sebab kena arifqu lak. Kerana nak kesian kat engkau lah. Wahai ayah, aku dah masak apa semua ni. Tak, nanti tengok je makanan ni tak makan. Apa jawapan Masruq? Dia kata, innama talabtu rifqan li nafsi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Soalnya aku mencari-cari simpati untuk diriku hanyalah pada hari kiamat kelak, di mana satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Menunjukkan betapa Masruq ni tak nak buka puasa sangat, supaya dia menjadi amalan di akhirat kelak. Masruq ni pakar bahasa Arab, namun dia tak suka banyak bersyair, bahkan tak suka syair. Dia pernah kata apa? Bila orang kata, wahai buatlah syair, dia kata. Dia kata, sesungguhnya aku tidak mahu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dalam buku amalanku ada satu syair pun. Allahu Akbar. Sebab zaman tersebut terkenal, kalau orang terlibat dengan syair, macam kita sebut dalam kuliah 2-3 hari lepas, penyair biasanya bila dia buat syair, dia akan sifatkan sesuatu kadang-kadang melampau. Bila sifatkan perempuan tu kadang melampau, kadang-kadang terlebih hadnya. Maka Masruq kata, aku kalau boleh aku nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa fi sahifati syai'un minal syiar. Tidak ada satu pun perkara dalam syair dalam amalan dia. Kata Masruq lagi, cukuplah ilmu itu, cukuplah takut kepada Allah itu satu ilmu, dan cukuplah rasa ujub, rasa diri hebat itu satu kejahilan. Dan wafatnya Masruq tahun 62 Hijriah ketika umur dia 93 tahun. 93 tahun. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan para ulama-ulama yang telah memberi khidmat dalam agama ini. Daripada Masruq. Hari ini kita pasal Masruq. Kita cuba disiplinkan diri kita, setiap kali kuliah kita ambil satu daripada dalam sanad tu. Kalau kita cerita setiap orang secara detail, maka dalam sanad ni ada 6 orang. Dari 6 orang lah kita kena baca 6 jam lah. Kita kena huraikan. Nampak ini pun dah 1 jam dah ni. 53 minit. Jadi kita kalau boleh kita disiplinkan satu kuliah, satu tokoh. Satu kuliah, satu tokoh. Daripada sanad itu. Jadi makin lama kita akan dapat lengkapkan pengetahuan kita tentang perawi hadis tadi. An Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah kita pernah hurai banyak kali dah, Aisyah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadl Aisyah ala sa'ir nisa ka fadl tharid ala sa'ir ta'am. Kata Nabi SAW, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ke atas semua sekalian wanita ialah seperti kelebihan tharid, iaitu makanan kegemaran Nabi berbanding dengan wanita-wanita, berbanding dengan makanan-makanan yang lain. Amr bin As tanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah? Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijal Aisyah, wa minar rijal abuha. Kata Amr bin As, satu hari Amr bin As ni Nabi tergelak tengok dia, Nabi tersenyum tengok dia. Ketika dalam satu peperangan, Amr bin As ni dia jadi imam, tapi dia tak mandi wajib, dia tayamum je. Lalu orang kata dia orang mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, ni ketua tentera kita ni tak mandi wajib, dia tayamum je. Nabi pun panggil Amr al-As menghadap. Kenapa ni wahai Amr al-As? Cuba cerita sikit. Amr al-As kata apa? Kata,
waktu tu hari tu sejuk. Dan kalau aku ambil wuduk, aku takut mati. Dan Allah Ta'ala kata, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Nabi SAW pun tersenyum dengar jawapan Amr al-As dan tidak bantah jawapan Amr al-As tadi. Bila tersenyumnya Nabi SAW pada jawapan Amr al-As, maka Amr al-As menyangka bahawa Nabi dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Lalu keluarlah soalan tadi. Kata, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Siapakah manusia yang paling kau sayang ya Rasulullah? Nabi kata, Aisyah. Thumma man minar rijal abuha. Laki siapa pula? Abuha bapak dia. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Umar. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Uthman. Kemudian akhirnya tak keluar nama dia. Amr al-As kata, aku stop tanyalah. Supaya kekal dalam hatiku perasaan bahawa Nabi paling sayang dekat aku. Aisyah radhiyallahu anha meninggal tahun sekitar 57 Hijriah. Kalau tak silap saya. Jadi lebih kurang beza 6 tahun je dengan Masruq waktu wafatnya. Beza 6 tahun je. Allahu Akbar. Qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, la yuhibbu, suka, suka maksudnya memulakan at-tayammun. At-tayammun ialah memulakan dengan anggota kanan, sebelah kanan, janibil aiman. Dia boleh disebut juga at-tayamun dengan ya baris atas, ada alif. Lepas ya ada alif. At-tayamun. Dan menariknya tayammun juga ada perkataan al-yumnu. Al-yumnu. Al-yumnu ni maksudnya apa? Barakah. Al-yumnu ni maksudnya barakah. Kan bila nampaknya bulan baru, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kan bila kita nampak, dan setengah riwayat kata bil amni wal iman, dan setengah riwayat kata bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbuna wa rabbukallah. Kan bila kita nampak anak bulan baru, bukan anak bulan Syawal je. Setengah orang dia anggap bulan Syawal. Tak, bila nampak anak bulan baru je kita baca doa tu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni, sekarang kata bil amni wal iman. Ya Allah, aku masukkanlah kami ke dalam bulan yang baru ini bil amni, dengan keamanan dan juga keimanan. Nah, sekarang kata bil yumni. Bil yumni maksudnya apa? Dengan barakah. Jadi boleh juga kata at-tayammun ini cantiknya dia masdar kepada dua perkataan. Satu, mencari barakah. Yang kedua, memulakan dengan kanan. Jadi bila gabungkan, cantik maksudnya dengan kita gunakan tangan kanan itu, kita mencari barakah pada makanan kita. Allahu Akbar. Jadi jangan anggap benda ni kecil. Dengan kita cari kanan tu, kita cari barakah. Maksudnya kalau kita makan tangan kanan, barakah makanan kita tu. Barakah tu maksudnya apa? Kathratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan berterusannya kebaikan tadi. Masya Allah. Okey. Jadi Nabi SAW suka memulakan kanan ketika dia tuhur. Tuhur ni bersuci lah. Tuhur ni bersuci. Okey. Idza tatahhara, apabila bersuci. Wa fi tarajjulihi. Tarajjul pula ketika dia menyikat rambut. Tarajjul maksudnya sikat rambut. Tarajjul maksudnya sikat rambut. Sebab ni, wa tarajjul. Tarajjul maksudnya apa kat sini? Tatahhur maksudnya ketika bersuci. Idza tatahhara, ketika bersuci. Wa tarajjul idza tarajjala. Tarajjul maksudnya perbuatan menyisir rambut, apabila dia menyisir rambutnya. Bahkan sebagian ulama, tarajjala ni bukan sekadar menyisir, dia meluruskan rambut, meletakkan minyak sekali kat rambut tu, agar rambut tu jadi lembut. Okey, naam. Cuma Nabi ni bukan 24 jam jaga tengok rambut je macam setengah orang zaman sekarang. Sekejap tengok rambut, sekejap tengok rambut. Orang lelaki pun nak pergi
pergi ke salon, bolehlah salon tapi janganlah selalu sangat. Jadi macam sampai zaman sekarang orang panggil apa dia? Metrosexual man. Metrosexual kita. Kalau saya salah betul kan orang lelaki dia nampak macam perempuan. Bukan macam tu. Sebab tu dah satu hadis Nabi SAW. Nabi kata sikatlah rambut illa ghibban. Maksudnya sikat rambut tapi jangan asyik-asyik nak sikat rambut je 24 jam. Macam orang perempuan. Orang perempuan je. Dia orang lelaki dia kena ada rujulah sikit lah. Kena ada macho sikit. Kena ada macam yelah nak sebut macam mana. Jangan terlampau macam lembut. Macam nak sikat rambut lurus, lepas tu sekejap ke sikat rambut depan cermin, sikat itu nampak ada unsur-unsur macam al-unusah, macam ada unsur-unsur keperempuanan. Unsur-unsur keperempuanan. Tak mau. Sebab tu dia kata sikat rambut illa ghibban. Maksudnya selalu sikat tapi jangan selalu sangat. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan ketika memakai kasut. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan ketika pakai kasut. Naam. Kata Imam Ibn Mulaqqin rahimahullahu taala Syafi'i, makna at-tayammun memulakan tangan kanan ketika memakai kasut artinya memulakan dengan kaki kanan. Bikhilafin naz'i, berbeza dengan mencabutnya. Dia sabitlah Haji Sallam bila pakai kasut pakailah kaki kanan, bila bukanya bukalah dengan kaki kiri. Fa innahu yunza' bil yusra. Bila buka kasut, ya kita buka kaki kiri dulu baru kita pakai. Li'anna inti'al lirrijli afdal minal hafa. Pakai kasut lebih baik daripada pakai slipper saja. Ila akhir ma dzakara Ibn Daqiq. والضابط في ذلك أن كل ما كان من باب التكريم. Dan Ibn Mulaqqin Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Dan dhabit dia adalah apa sahaja dalam bab memuliakan dan bab perhiasan dimulakan dengan kanan. Okey? Dimulakan dengan kanan. Jadi kaedah dia apa saja bab perhiasan dan juga bab kemuliaan dimula dengan tangan kanan. Macam wuduk. Tangan kanan. Memberi hadiah sedekah kan? Kan Nabi kata dalam hadis tu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanannya sedekah. Maksudnya tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan sedekah. Maksudnya bila kita sedekah kita bagi dengan tangan kanan. Itu kaedah dia, kita faham. Naam. Juga bab makan dan seumpama dengannya. Dalam riwayat An-Nasa'i disebut anak Rasulullah SAW yuhibbut tayamun, dengan ya paling panjang kan, dengan ya tu ada alif, mastata'a, mana yang semampu dia, semampu baginda, fi tuhurihi, ketika bersuci, wa na'alihi, dan pakai kasut, wa tarajjul, sama juga. Jadi ada lafaz yang sangat banyak dalam masalah ini. Jadi apa faedah daripada hadis ni? Faedah yang pertama, ini boleh salin apa faedah daripada hadis ini? Faedah yang pertama iaitu disyariatkan memulakan dengan bahagian kanan ketika bersuci. Itu sebabnya hadis ini dibawa dalam bab bersuci. Jadi kalau kita mandi wajib, mula dengan kanan. Bila wuduk, kanan. Bila siwak, kanan. Bila siwak, nak siwak mana dulu? Kanan. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Dan kalau kita siwak, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kita mulakan daripada kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, istihbab at-tayammun fi labsin na'li. Digalakkan mulakan dengan kanan ketika memakai kasut. Yang ketiga, digalakkan memulakan dengan kanan ketika menyikat rambut. Dan begitulah juga ketika kita basuh rambut. Kita nak shampoo kan? Kita shampoo dengan kanan dulu.
Walaupun kita boleh shampoo start daripada tengah, kita shampoo start tengah tak? Tapi kalau kita nak dapat pahala lebih barakah, kita shampoo sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Yang keempat, at-tabarruk bil yamin, mengambil barakah dengan tangan kanan tadi, memulakan dengan kanan. Betul Allah sebut wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dalam masjid pun kalau kita masuk masjid, saf tu kosong, kita duduk belah mana dulu? Kanan dulu lagi afdal. Dah penuh kanan, patutnya balance lah kan. Patutnya bila buat saf tu kena balance. Tapi kalau ada peluang untuk masuk kanan dulu. Okey. Lepas tu kita tengok dalam Quran, wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa nadainahu min janibil turil aiman. Dan ketika Nabi Musa AS bila naik gunung Tur, dia masuk dari sebelah kanan. Kerana padanya ada yumn wal barakah yang anda sebut tadi, wal yumni wal barakah. Dan termasuk juga dalam bab ni ihtiramul yamin, memulakan yang sebelah kanan. Jadi jangan gunakan tangan kanan untuk buang benda-benda kotor, jangan guna tangan kanan untuk korek hidung, jangan guna tangan kanan untuk basuh najis. Sebab tu kita baca hadis sebelum ni, Nabi larang daripada memegang zakar dengan tangan kanan. Istinja dengan tangan kanan, hadis Salman Al-Farisi yang kita baca sebelum ni, lama dah sebelum ni. Nah, Rasulullah Naam, dia kata allamakum, datang seorang orang Arab musyrik, orang musyrik daripada Salman. Kata allamakum nabiyukum kullu syai'in hatta al-qira'ah. Naam. Nabi kamu ajar semua benda hatta basuh buang air besar pun ke dengan ajar? Ya betul. Ajal. Ya betul. Dan dia larang kita daripada istinja dengan tangan kanan, larang kami istinja dengan menghadap kiblat, dan suruh kami istinja tak boleh istinja kurang lebih 3 biji batu. Allahu akbar. Jadi dan yang poin yang kelima kata Imam Nawawi, iaitu mulakan tangan kanan pada bab yang memuliakan tadilah, memulakan yang kanan dalam bab memuliakan orang, bab takrim. Lepas tu kata Imam Nawawi, hadhihi qa'idatun mustamirratun fi syara', iaitu kaedah yang berterusan dalam syarak. Wahia anna man kana min babit takrim wat tashrif, apa saja dalam bab memuliakan, kalabsi thawb, pakai baju, wasarawil, pakai seluar, wal khuf, pakai khuf, wa dukhulul masjid, masuk masjid, wasiwak, siwak, wal iktihal, pakai celak, wa taqlimil adhafir, potong kuku, wa qasus syarib, cukur misai, wa tarjil sya'ar, sikat rambut, wa huwa mushtuhu, iaitu sikatnya, wa nadful ilb, cabut bulu ketiak, wa halqir ra'si, cukur kepala, wassalamu minas salah, bagi salam ketika salat, wa ghusl a'dha'i taharah, membasuh anggota-anggota ketika bersuci, wal khuruj minal khala, keluar daripada toilet, wal aklu wasyurb, makan dan minum, wal musafahah, bersalaman, wastilamul hajaril aswad, sentuh hajarul aswad, wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu, mimma huwa fi ma'nahu, pada makna yang sama benda yang mulia, yustahabbu at-tayammunu fihi, digalakkan kita mulakan dengan tangan kanan padanya, wal istinja, adapun istinja, wa khal'in thawb, cabut baju, wasarawil, cabut seluar, wal khuf, cabut khuf, kasutlah seumpama dengannya, fayustahabbu at-tayassur, maksudnya digalakkan dengan tangan kiri fihi. Naam. Dan kata Syekh Mu'alam, dan ketahuilah bahawa mulakan dengan tangan kiri walaupun dia sahlah, tetapi fahuwa makruh. Makruh, dibenci. Bahkan kata Imam Ahmad, siapa yang selalu buat benda makruh selalu sangat, tak boleh jadi hakim mahkamah juga. Kalau selalu sangat buat benda tak bekerja jadi hakim, tak boleh jadi saksi dalam mahkamah juga, sebab selalu sangat buat benda-benda yang dibenci oleh syarak. Naam. Tetapi kata Syekh, kena ingat juga, di antara anggota-anggota wuduk ada yang tak digalakkan mula dengan kanan, seperti kedua telinga, kedua tangan, kedua pipi. Maka dibasuh sekali telinga, sekali serentak macam ni. Muka serentak, kita asuh muka kanan dulu, betul tak? Kita muka serentak, khaddan, pipi, kedua pipi.
dan juga kafan. Bila kita basuh tangan, memang kita tuang. Nabi angkat air dengan tangan kanan, Nabi tuang ke tangan kiri, dan Nabi basuh dua-dua sekali. Maksudnya bila basuh mula-mula wuduk tu, digalakkan basuh serentak dua-dua sekali. Yang keenam, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama, iaitu kita hendaklah menggunakan tangan kiri apabila memegang kasut. Kadang-kadang masuk masjid kan, masuk Masjid Nabawi. Kan kita pergi umrah, kasut kita buka, kita pegang. Kita pegang kasut tangan kiri. Pernah sekali ini berlaku kat saya sendiri, masa dekat Masjid Nabawi. Saya pegang kasut tangan kanan, saya pegang Quran tangan kiri. Lepas tu ada satu syekh ni atau Pak Arab ni, dia syekh lah, pelajar kot talabatul ilm. Dia kata, ingat saya tak faham bahasa Arab lah, muka macam muka Asia kan. Saya kata kenapa? Dia kata tu, tangan tu, tukar. Dia kata, saya tak faham apa salahnya, apa tukar apa, maksud kita tak faham. Rupanya baru kita faham bahawa dia suruh tukar. Al-Quran tu pegang tangan kanan, selipar tu pegang tangan kiri. Masya Allah. Rupalah baru kita sedar bahawa dia tu betul apa dia cakap. Jangan apalah dia sibuk nak kacau orang je. Kan? Nah, kita ingat dia busy body. Rupanya, Masya Allah, dia nak bagi kita ilmu sebenarnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang tersebut. Okey. Nah, jadi bila pegang kitab, pegang tangan kanan dan seumpama dengannya. Nampak? Sebab tu kata Syekh dan syarah Mishkatul Masabih, dia kata kat sini, wa kathirun ma ra'ayna awamut talabatil ilm. Allah. Dan aku lihat kebanyakan menuntut ilmu, ya'khudhuna al-kutuba bil yasar, angkat kitab dengan tangan kiri, wan ni'al bil yamin, dan selipar dengan tangan kanan. Imma li jahlihim, Allahu akbar, sama ada kerana jahil, atau ghaflatihim, atau kerana kelalaian dia. Allahu akbar. Dan saya termasuk orang yang lalai lah dulu atau jahil lah ketika itu. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kejahilan kita. Pada isu seterusnya pula, tentang anggota badan, ada perlu yang kita tanbih, iaitu Ibn Abdul Mulakin dalam syarah dia Umdatul Ahkam Al-Ilam, dia ada detailkan sikit tentang beberapa isu, iaitu kata bab kanan dengan kiri ni kita boleh bahagikan kepada 5, dia kata. Yang pertama, dia kata perkara yang digalakkan tangan kanan sahaja, mulakan sebelah kanan sahaja. Ada yang digalakkan dengan kiri saja. Macam kita sebut tadi lah, yang kanan tadi lah benda-benda yang baik. Ada yang kiri saja, iaitu buka kasut, buka seluar, pegang kitab, pegang selipar, benda-benda kotor. Ada yang khilaf padanya, sama ada kanan ataupun kiri. Seperti al-imtikhad, beludah. Wa masul qadha, sapu kasut apa semua, kotoran. Okey. Waladhi yang bagi fi hadha al-qat'u bil yasar, tapi yang sahihnya belah kiri. Walaupun ada khilaf, sebab tadi khilaf. Yang keempat, yang boleh kita pilih. Ini saya letak status saya semalam. Yang kita boleh pilih, nak kanan ke kiri. Ini kata Imam Ibn Mulakin, seperti menutup mulut ketika kita menguap. Nak tutup tangan kanan ke tangan kiri. Kata Imam Ibn Mulakin, dia kata boleh tangan kanan atau tangan kiri. Cuma dia kata kalau tangan kanan, kita boleh tutup dengan tapak tangan, batnul kaf, dan kita boleh tutup dengan belakang, zahirul kaf. Yang nampak ni batn ni zahir. Tapi tangan kiri tak digalakkan dengan macam ni. Tangan kiri cukup macam ni je. Sebab apa? Semua makruf. Bila kita buang air besar, kita basuh kan. Kita pegang benda-benda kotor, kita pegang ni, jadi kita kata Syekh Ali Adam Al-Tiyubi, pensyarah kitab Sahih Muslim, dia kata, bagi aku dalam bab menguap ni, kiri lagi bagus. Sebab sabit dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
bahawa menguap ini at-tatha'ubu minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Nabi kata, menguap ini daripada syaitan. Maka bila salah seorang kamu menguap, maka lawanlah dia semampu kamu. Fa inna ahadakum idza qala ha. Seorang itu bila dia menguap, dia buka mulut besar-besar tadi, dhahika syaitan, syaitan ketawa. Wallahu taala alam bisawab. Syaitan ketawa, bukan syaitan masuk dalam perut dia, bukan ya. Syaitan ketawa. Kenapa? Ulama bincang kenapa dia kata syaitan, sebab apa? Sebab menguap ni tanda kemalasan dan mengantuk, letih. Bila mengaji, menguap. Tapi yang peliknya bila tengok cerita buat benda mengepek, tak ada mengantuk-antuk, tak ada bila tengok macam tu. Bila mengaji, mengantuk. Bila dengan ceramah, mengantuk. Bila buat baik, mengantuk kan. Bila sembahyang, menguap. Masa tengah buat benda mengepek, tak menguap pula. Allah musta'an. Lepas tu kata minasyaitan. Baik. Ada yang kelima, isu yang kelima, ada yang dikumpulkan kanan dan kiri sekali. Yang ni sebut oleh Imam Al-Laqin. Imam Al-Laqin contohnya kumpul tangan kiri iaitu makan kurma dengan tembikai, dengan makan kurma dengan timun. Boleh makan dengan tangan kanan kiri berdasarkan satu hadis. Satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ja'far bin Abi Talib. Dia kata aku nampak Nabi SAW. Ja'far siapa? Pakcik Nabi sepupu Nabi SAW. Ja'far At-Tayyar. Dia kata aku nampak Nabi SAW makan rutab dengan timun, kisah. Rutab dengan kisah. Kemudian ada tambahan lafaz. Dan ini dengan tangan ini dan ini dengan tangan ini. Wa hadza biyadihi wa hadza biyadihi. Maksudnya Nabi pegang sebelah ni agaknya timun, sebelah sini kurma. Nabi makan macam tu. Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Adam Ali Atjam, dia kata tambahan ini tidak sahih. Hadhihi ziyadah laysa bi sahihah. Wa amma ziyadah hadha bi yadi wa hadha falaysa fi sahihain. Bukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, makan tadi betul. Makan dua-dua sekali serentak. Yes. Betul. Ada setengah orang dia buat promosi kurma dia letak kurma, letak timun dekat celah. Wallahu a'lam. Tak sahih. Kemudian ada satu lagi hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat daripada Abdullah bin Ja'far. Dia kata ra'aitu fi yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah. Aku nampak pada tangan kanan ada tembikai, ada timun. Wa fi shimalihi rutaban, ada rutab dekat sebelah tangan kiri. Wa huwa ya'kul min dha marrah wa min dha marrah. Nabi makan sekali macam ni, Nabi makan sekali macam ni. Wa fi sanadihi dha'fun, kata Syekh. Pada sanadnya ada kedhaifan. Itu juga riwayat daripada Abu Nuaim daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi makan kurma rutab, kurma basah itulah, dengan tangan kanannya. Wal bitikh bi yasarihi, dan tembikai dan tangan kiri dia. Fayakulu rutab bil biqtih wa kana ahabbal faqih ilaihi, dan makan dan tembikai antara buah yang Nabi SAW suka. Sanad ni juga dhaif. Jadi kata Syekh Adam Al-Tiyubi, dengar ni. Fatabayyana bihadha, maka dengan ini jelaslah bahawa maqalahul ba'du, apa yang disebut oleh sebagian ulama bahawa anna hadha mustasna minal aqli bishimal, bahawa ini dikecualikan, bab ini dikecualikan boleh makan dengan tangan kiri, ghair sahih, tak sahih. Lianna al-hadith ad-dha'if, lianna hadith ad-dha'ifun, kerana hadis sangat dhaif, la yasluh li mu'aradhil hadith as-sahih, tak layak untuk dia untuk menolak hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza falyashrab bi yaminih fa inna asy-syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Nabi kata, bila seorang kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Bila minum, minumlah tangan kanan. Sungguh syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya sejelas masalah ni, bab ni taklah susah sangat nak faham. InsyaAllah
Kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kelebihan dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal ahli-ahlinya, mengenal siapa yang meriwayatkannya, dan bertambah-tambah keimanan kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita rehat selama beberapa minit. Lepas tu kita sambung kitab ini ada kelas, ada ceramah khas ya hari ni. Ustaz Fasan kan? Betul tak Syekh Imran? Ini ada kelas Ustaz Fasan, ceramah khas kan? Sekejap Ustaz. Tak salah pukul 11.30 ada Ustaz Fasan pasal bab apa tu? Betul tak? Allah. Tak ada rasanya Ustaz. Tak ada? Sekejap saya Tak ada ceramah khas hari ni? rasanya esok. Oh esok, okey. Kalau tak ada, kalau esok kita rehat sekejap sebentar dalam 2-3 minit. Lepas tu kita sambung kitab Fathul Majid. Kita sambung kitab Fathul Majid, insya-Allah. Barakallahu fikum. Rehatlah 5 minit, ambil nafas sikit, minum air ke. 11.25 kita sambung baca kitab Fathul Majid, insya-Allah. Assalamualaikum.